Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bertemu lagi kita dalam forum pada hari ini yang akan mengupas topik-topik hangat yang berlaku di negara ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah berkaitan dengan isu mencuri. Mencuri bermaksud mengambil harta orang lain dengan cara bersembunyi. Mencuri merupakan perbuatan yang salah di sisi undang-undang di negara kita. Sudah sedia maklum bahawa di Malaysia, kerajaan menggunakan Akta 574 untuk menjatuhkan hukuman terhadap penjenayah. Sekiranya seseorang didapati mencuri, maka undang-undang jenayah yang akan dikenakan untuk mengawal atau mengurusi pencuri itu. Beberapa proses akan dijalankan iaitu siasatan, tangkapan dan dakwaan akan dibuat berpandukan undang-undang jenayah kerana kesalahan mencuri tersebut dianggap sebagai kesalahan terhadap masyarakat. Baiklah, berbalik kepada topik perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengajukan soalan ini kepada panel kita yang pertama. Menurut saudari Rahiza, apakah pandangan saudari tentang isu mencuri ini dari sudut realism? Silakan saudari. Terima kasih atas soalan yang ditujukan. Pertama sekali, saya akan menerangkan maksud sebenar realisme. Realisme bermaksud pelajaran atau fahaman tentang keadaan yang sebenar-benarnya, cara berfikir dan kesenian yang berpegang betul-betul kepada kebenaran yang nyata dan pada penyaksian panca indera. Dalam konteks falsafah pula, ia mengkaji objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain. Kaitan realisme dan isu mencuri dapat dikaitkan dengan epistemologi realisme kerana manusia belajar melalui pengetahuan yang diperolehi daripada pengalaman, rasa dan perasaan. Saya akan memberi satu contoh dalam konteks realisme klasik iaitu pendarahan dari peringkat sekolah. Hal ini kerana saya percaya bahawa sifat seseorang dapat dibentuk melalui alam keremajaan serta sekolah berperanan dalam melahirkan individu yang menyeluruh dan sederhana dalam segenap hal. Pada masa ini juga, kes mencuri di kalangan pelajar bukan sesuatu perkara yang baru. Di sekolah juga, apa yang dikatakan benar adalah benar untuk semua orang dan bukan hanya kepada golongan masyarakat atau bangsa tertentu. Oleh itu, sikap mencuri adalah sikap yang dilarang oleh semua golongan bangsa. Contoh yang dapat saya berikan adalah apabila kita bercampur dengan kebanyakan orang di sekolah, semestinya terdapat pelbagai jenis perangai mahupun sikap manusia yang tidak dapat kita elakkan. Selain pengaruh rakan juga merupakan salah satu faktor terjadinya kes mencuri. Remaja kebiasaannya mudah rasa teruja akan sesuatu perkara baru yang dilakukan. Oleh itu juga pemikiran mereka gagal membezakan perbuatan yang baik maupun tidak. Terima kasih kepada saudari Rahiza atas penjelasan itu tadi. Seterusnya, saya ingin memohon saudari Balkis untuk menjawab persoalan ini. Adakah realism merupakan faktor penting dalam terjadinya isu mencuri ini? Terima kasih diucapkan kepada moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada sidang hadirin yang dihormati. Ya, memang benar realism merupakan faktor utama terjadinya isu mencuri ini. Apakah puncanya? Puncanya adalah kerana peningkatan kos sara hidup yang tinggi. Mengapa saya berkata sedemikian, hadirin dan hadirat sekalian? Hal ini kerana pada zaman sekarang seluruh dunia telah dilanda dengan wabak COVID-19, di mana wabak ini telah menyebabkan ekonomi, terutamanya ekonomi di negara kita menjadi gawat dan banyak pekerja yang bekerja dalam sektor kerajaan maupun swasta telah diberhentikan. Hal ini menjadi masalah kepada golongan yang kurang bernasib baik dan membolehkan wujudnya isu mencuri ini. Kurang didikan agama juga menjadi punca terjadinya isu mencuri ini. Hal ini sepatutnya dipertekankan sejak kecil lagi agar dapat memantapkan akhlak dan mewujudkan kepribadian yang mulia. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebunnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Balkis di atas jawapan itu tadi. Seterusnya, saya ingin menjemput saudari Liana untuk menerangkan apakah akibat mencuri mengikut realism. Terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Menurut tokoh yang membentangkan falsafah realisme, mereka berpendapat bahawa realiti adalah apa yang dapat dilihat secara nyata dan bukannya melalui idea. Tetapi, persepsi manusia melalui diri ada kalanya boleh jadi tersilap. Secara idealnya, semua manusia menginginkan manusia yang lain untuk mengikuti peraturan dan berkelakuan baik. Kes-kes kecurian yang berlaku pastinya akan memberikan
kesan yang buruk terutamanya kepada individu ataupun pencuri itu sendiri. Pencuri yang secara definisinya ialah orang yang mengambil harta orang lain tanpa pengetahuan pemiliknya. Dan menurut Islam sendiri, mencuri dikira sebagai dosa besar ataupun dosa yang berat. Manusia perlulah hidup berpatukan etika supaya individu dalam masyarakat dapat mengaplikasikan nilai-nilai moral dan tidak bertindak mengikut nafsu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Liana di atas perkongsian itu tadi. Akhir sekali, saya ingin menjemput saudari Nazira untuk menerangkan apakah hukuman mencuri mengikut agama dan undang-undang. Terima kasih saudara moderator. Dalam Islam terdapat 3 hukuman untuk pencuri. Yang pertama, memaafkan pencuri jika mereka berada dalam keadaan terpaksa dan tidak terus-menerus mencuri. Yang kedua adalah hukuman ta'zir, iaitu penjara kepada mereka yang mengambil barang yang dijumpai atau yang tidak diketahui pemiliknya. Hukuman yang ketiga adalah hukuman hudud, iaitu hukuman potong tangan untuk mereka yang berniat tanpa paksaan untuk mencuri barang yang disimpan atau yang dijaga oleh pemiliknya. Hukum karma adalah hukum yang dititik beratkan dalam agama Buddha dan agama Hindu, di mana setiap perbuatan akan ada balasannya dan dipercayai sesiapa yang mencuri akan berhadapan dengan kemiskinan, penderitaan dan kekecewaan yang merupakan karma bagi mereka. Bagi agama Buddha juga, dalam Payasi Sutta, pencuri yang tertangkap akan dihukum mati. Pencuri juga akan dijatuhkan hukuman dan denda mengikut akta dan pertuduhan tertentu berdasarkan undang-undang negara. Penekanan hukuman bagi pencuri dalam agama dan undang-undang berperanan untuk memberi kesedaran dan peringatan kepada masyarakat agar menjauhi jenayah ini. Sekian sahaja daripada saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Nazira di atas penerangan itu tadi. Seterusnya, saya ingin membuka soalan kepada para penonton untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nosraya Anis binti Muhammad ingin bertanyakan soalan kepada saudari Rahiza Irdina. Apakah perbezaan antara aliran idealism dan realism? Terima kasih diucapkan. Terima kasih kepada penonton yang bertanya. Sebelum saya mengupas tentang perbezaan tersebut, kita harus terlebih dahulu memahami secara mendalam tentang kedua-dua istilah ini. Idealisme adalah apabila anda membayangkan atau melihat sesuatu dengan cara yang ideal atau sempurna. Realisme pula sebaliknya cenderung ke arah pandangan yang lebih pragmatik dan keadaan sebenar. Dalam falsafah, apabila membincangkan isu persepsi, idealisme adalah teori yang menyatakan bahawa realiti kita dibentuk oleh pemikiran dan idea kita. Manakala realisme sebaliknya memperkatakan hakikat bahawa realiti mempunyai kewujudan mutlak, bebas dari pemikiran, idea dan kesedaran kita. Jadi secara keseluruhannya, idealisme dan realisme boleh difahami sebagai dua perspektif yang berbeza. Antara contoh perbezaan utama idealisme ini, dia menyebabkan anda melihat perkara dengan cara yang sangat diharapkan, membentuk situasi dengan idea anda sendiri, manakala realisme pula sebaliknya menyebabkan seseorang menilai situasi seperti itu tanpa pelibatan emosional. Salam sejahtera, saya Launya Anak Perempuan Sanasi ingin bertanyakan panel Nurul Fatih Nazira binti Nur Syahimi. Apakah hukuman mencuri mengikut agama selain daripada yang dinyatakan oleh panel tadi? Sekian, terima kasih. Selain daripada hukuman yang telah saya sebutkan tadi, agama Kristian turut menghukum si pencuri dengan meminta pencuri membayar atau ganti rugi barangan yang dicuri 2 kali ganda daripada nilai yang dicuri. Dan selain daripada hukuman karma, dalam agama Hindu juga, mengikut kitab suci Weda, mereka yang mencuri ini akan dihukum oleh para pandita dengan sangat berat. Dan menurut kitab Veda pula, pencuri ini harus dihukum dengan memotong kaki, tangan dan kepala mereka. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita berkaitan isu mencuri ini. Kesimpulannya, mencuri ini merupakan kesalahan yang besar yang boleh memberi kesan yang buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Oleh itu, kita hendaklah membendung aktiviti mencuri ini untuk memastikan keamanan negara kita terjamin. Terima kasih kepada semua ahli panel kita yang sudi hadir untuk membicarakan isu mencuri ini.
Dan terima kasih juga kepada penonton yang menyaksikan forum ini. Sekian, terima kasih.